A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل ويجب الغسل من 5 أشياء من علاج الحشفة في الفرج ومن خروج المني ومن الحيض والنفاس والولادة. Baik, masuk fasal yang baru. Kata musannif rahimahullah, wa yajibul ghuslu min 5 asya', dan wajib mandi disebabkan 5 perkara. Min ilajil hasyafati fil farji, yang pertama disebabkan masuknya hasyafah, iaitu kepala zakar, ke dalam faraj. Yang kedua, wa min khurujil mani, yang kedua disebabkan keluar mani. Dan yang ketiga, wa minal haidi, disebabkan haid, yang disebabkan keluarnya darah haid. Wan nifas, dan keluar darah nifas. Wal widadah, dan disebabkan beranak. Jadi sebelum dia masuk, diterangkan kepada kita rukun-rukun mandi, iaitu maqasid taharah yang kedua. Kita dah selesai dah maqasid taharah yang pertama, iaitu al-wudu. Maqasid taharah ada 4 kan. Mandi, wudu, mandi, tayamum, dan juga menghilangkan najis. Jadi maqasid taharah yang pertama, iaitu wudu, kita dah selesai. Jadi nak masuk kepada yang kedua, mandi. Cuma sebelum dia terangkan dulu apakah rukun-rukun mandi, dia sebutkan dulu sebab-sebab yang mewajibkan seseorang tu mandi. Jadi secara panjang lebarnya Ustaz Azimi dah terangkan sebelum ni. Dia dah syarah dah. Jadi insya-Allah kita akan tambah. Bukan kita tambah, sama aja. Cuma kita murajaah ataupun mengulang balik apa yang kita dah mengaji sebelum ni. Jadi sebelum kita lihat kepada perkara-perkara yang mewajibkan mandi, kita nak tahu dulu apakah makna mandi pada lugah dan juga pada makna mandi pada dari sudut istilah. Jadi kata Asy-Syarih hafizahullahu taala, qala al-ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'. Mandi pada lughah adalah mengalirnya air ke atas sesuatu. Dia mengalir air ke atas sesuatu dipanggil ghusl pada lughah. Sama ada mengalir air itu atas badan ataupun selain daripada badan, itu dipanggil ghusl. Wa syar'an, adapun pada syarak, sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Mengalir air ke atas kesekalian anggota badan. Mengalir air ke atas sekalian badan biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Jadi di sini dia ada pengkhususan dah sedikit. Kalau tadi sayalanul ma' ala syai', mengalir air ke atas sesuatu, sama ada sesuatu tu badan ataupun bukan badan. Tapi pada syarak, mengalir air itu atas badan, ini atas keseluruhan badan. Dan tadi pada makna pada lughah, sama ada dengan niat ataupun tidak dengan niat, itu dinamakan ghusl. Adapun pada syarak, mengalirnya air itu biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Jadi niat apa yang kita nak kena niat nanti, itu dibahaskan dalam rukun-rukun mandi. Jadi dalam takrif ni ada disebut di dalamnya 2 rukun mandi, iaitu mengalirkan air ke keseluruhan tubuh badan, dan yang kedua niat mandi. Baik.
Wa yajibul ghuslu min khamsati asya', dan wajib mandi disebabkan lima perkara. Yang pertama, min ilajil hasyafati. Yang pertama disebabkan masuknya hasyafah. Hasyafah ra'sul zakar, kepala zakar. Ilaj dengan mana? Idkhal. Ilaj dengan mana? Idkhal. Disebabkan memasukkan hasyafah au qadriha, ataupun memasukkan qadar hasyafah, min fakidiha, ataupun masukkan qadar hasyafah ini dengan nisbah kepada orang yang tidak ada hasyafah. Jadi orang yang tidak ada hasyafah, maka kita akan kita akan iktibarkan qadar dia. Kalau orang yang ada hasyafah, maka kita ikut dia punya hasyafah lah. Adapun orang yang tak ada, ikut qadar dia. Kita takdirkan. Itu bagi orang yang tidak ada al-hasyafah. Ilajul hasyafah tu fil farji. Masuk, disebabkan masuknya hasyafah ke dalam faraj. Ke dalam faraj. Masuk terah mana tu? Ai ila ma la yajibu ghusluhu minal farji. Masuk iaitu sampai kepada had kawasan, ilama ini pada kawasan yang tidak wajib basuh daripada faraj. Jadi perempuan ada tempat yang wajib basuh, bila dia istinja ada tempat dia wajib basuh. Kan? Dan jauh daripada situ lagi ada tempat yang tidak wajib basuh. Jadi bila sampai hasyafah, kita kata ra'sul zakar tu, kepala zakar seorang laki-laki masuk ke dalam, sampai kepada tempat yang tidak wajib basuh daripada faraj wanita. Waktu tu wajib mandi. Wajib mandi. Walau duburan. Walaupun faraj tu dubur. Faraj ni kita kata lubang. Dia merangkumi lubang depan dan juga lubang belakang. Walaupun dubur. Samalah dubur kita ada kawasan yang kita wajib basuh. Ada kawasan yang tak wajib basuh. Bila kita buang air besar, kita buang yang besar, kita nak basuh, bukannya wajib kita pi korek sampai dalam. Sebagian orang dia tanya, sebut benda ni sebab sebagian orang dia tanya, ada yang ajak macam tu kan. Sebab tu ada yang tanya, perlu tak kita masukkan jari kita sampai dalam? Ada tak perlu pun kan. Maknanya basuh kawasan yang zahir, cukup waktu dia bertinggung tu, dia duduk mencangkung tu, okey, kawasan mana yang zahir, kawasan itulah yang dia wajib basuh. Dia tak dibebankan pun untuk membasuh lebih daripada kawasan yang terbuka tu. Jadi ada kawasan itu, di kawasan zahir, kawasan wajib basuh. Dalam itu kawasan batin. Jadi bila sampai hasyafah zakar ke dalam kawasan yang tak wajib basuh tu, sampai hasyafah ataupun orang yang tidak ada hasyafah, kita qadarkan, kita takdirkan sampai ke faraj walaupun dubur, maka wajib dia mandi. Ataupun faraj tu faraj orang mati, dia jimak orang mati. Orang mati contohnya hospital, ada mayat, dia terfitnah dengan mayat tersebut, dia jimak mayat tu, jadi wajib dia mandi juga. Wajib dia mandi. Mayat tu dak lah. Au bahimah, ataupun dia jimak binatang. Dia jimak binatang, jimak kambing ke. Dulu ada kes bila orang buat dengan kambing. Masukkan balik. Au bahimah, ataupun dia buat dengan, ataupun faraj binatang. Walaupun faraj tu faraj binatang, maka wajib dia mandi. Binatang tu tak salah nak mandi kan. Dia bukan mukallaf. Jadi orang tu wajib dia mandi. Nak kahwin, duit tak ada kan. Orang tak bagi kahwin, dia pergi buah binatang. Jadi wajib dia mandi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'
summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Kata Nabi SAW, apabila seseorang lelaki itu dia duduk di antara perempuan punya syu'ab al-arba'. Ana pun tak tahu nak terjemah syu'ab tu macam mana. Maksudnya syu'ab al-arba'ah tu apa ni, kedua-dua kedua-dua paha dan juga apa dia, betis, bukan betis, sak apa sak? Betis lah. Kan? Bila dia dah duduk di antara kedua-dua betis dan juga paha seorang perempuan tu, isteri dia lah kita kata, summa jahadaha, kemudian dia jahadaha, maknanya dia buatlah harakah ataupun kita kata pergerakan, apa tu, aktiviti itulah, maknanya laki dan perempuan, senggama antara mereka dua. Mudah kata sini jima' lah, nak bagi tahu dah berlaku jima' antara laki dan perempuan itu, dah masuk dah hasyafah dia ke dalam faraj perempuan tu, faqad wajaba alaihi al-ghuslu, maka wajiblah ke atasnya mandi. Wa fi riwayatin di Muslim, dan dalam riwayat bagi bagi sahih bagi Imam Muslim, wa illam yunzil, dan walaupun orang lelaki itu tidak keluar mani, Baik, itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan keluar mani, wa min khurujil mani. Dan jima' satu sebab yang mewajibkan seseorang mandi. Keluar mani satu sebab lain yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Katalah orang tu jima' tak keluar mani, tetap wajib mandi. Tapi takut ada yang faham kalau jima' tak keluar mani tak wajib mandi. Yang wajib mandi bila keluar mani. Tak, jima' satu sebab, keluar mani satu sebab yang lain. Jadi sebab yang kedua disebabkan keluar mani. Lianna Umma Sulaim radhiyallahu anha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, kerana Umma Sulaim radhiyallahu taala anha datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Itu orang kata ni bijak, perempuan bijak lah, Ummu Sulaim. Dia ada tamhid ataupun muqaddimah sebelum dia tanya kepada Nabi SAW satu soalan, yang mungkin satu soalan ni agak macam bahasa kita ni kita kata lucah. Dia berkaitan benda-benda yang tersembunyi, benda-benda yang kalau kita sebut secara kita sebut secara umum macam tu, tanpa kita jaga, bukan dalam pengajian dan sebagainya, kita akan dengar benda tu kotak lah, benda tak elok kan. Tapi nak tak mau ada tempat kita kena sebut, ada tempat kita terpaksa sebut. Sebab kalau tak terpaksa sebut boleh menyebabkan salah faham ataupun boleh jadi benda-benda yang lain kan. Macam mana teringat Wasallallahu Sayyidina Muhammad, ada seorang ustaz ni dia tulis lah dalam Facebook, bila orang tanya pasal masalah, kita kata pasal masalah seks, jadi mulalah masing-masing malu untuk mengajak, untuk bagi tahu dan sebagainya kan. Jadi pakat-pakat tak mau senyap lah, tak mau bercerita lebih-lebih, tak mau ajak orang yang tanya tu. Lalas sekali orang tu pergi cari sendiri dengan cara yang salah. Waktu tu menyesal lah ustaz tersebut. Dia rasa menyesalnya amat sangat, dia kata. Seolah-olah dia rasa dia salah lah. Dia orang yang ada ilmu dan dia ditanya, tapi dia tak mau habaq, dan menyebabkan orang tu cari. Bila dia cari dengan cara lain lah kan. Jangan cari yang, kalau cari yang cara betul tak apa, dengan cara yang haram pula. Sebab tu ada tempat-tempat kita kena sebut. Tapi kita bagi anak-anak kan, anak-anak macam tu juga. Kadang tanya mak ayah, ayah pah ke mak.
kan. Lepas tu lagi mulalah cakap macam-macam lah apa semua, ataupun tak mau bagi tahu lah. Tak payah ni lagi, tak payah lagi. Kecil lagi ke apa ke. Akhirnya budak tu tertanya-tanya apa semua, lagi dia cari benda yang dia cari sendiri. Dia jumpa yang haram. Salah siapa? Kita sebagai mak ayah yang boleh mendidik dia, yang boleh menjelaskan dia dengan baik, kepada dengan baik, kita tak buat. Jadi tengok sini, Ummu Sulaim dia bijak, dia datangkan muqaddimah. Dia macam itulah bila kita nak sebut, kalau kita tengok orang dia nak sebut suatu perkataan yang agak lucah ataupun yang tak elok, dia kata apa ni, minta maaf, mungkin saya akan sebut apa ni kalimah-kalimah ataupun mungkin agak lucah sikit. Tapi dia kena sebut untuk bagi faham. Jadi sini pun sebab dia nak tanya pasal perempuan ni, kan, pasal perempuan, pasal mimpi. Jadi dia nak pergi jumpa Rasulullah, tanya benda masalah-masalah tu kan. Jadi dia datangkan dulu, innallaha la yastahi minal haq. Datangkan muqaddimah. Jadi kata aku nak tahu kebenaran ni. Aku nak tahu kebenaran dan benda ni ilmu dan aku perlu tahu. Kan? Dia tanya Nabi, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat? Adakah wajib ke atas orang perempuan dan wajib dia mandi? Adakah wajib atas orang perempuan tu daripada mandi apabila dia bermimpi? Jadi Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma'a, apabila dia lihat air. Maksud air tu kat situ apa? Dia lihat mani. Cuma yang anda tahulah, secara tepatnya kena tengoklah, tanya-tanya orang yang mengkaji ataupun orang yang lebih arif. Maknanya yang masalah mimpi ni kerapnya pada laki-laki. Kerapnya pada laki-laki. Perempuan ada juga berlaku, tapi yang banyaknya berlaku pada laki-laki. Jadi dia tanya Nabi, adakah perempuan ni wajib mandi bila dia mimpi? Nabi kata wajib juga apabila dia lihat air mani. Walikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal madhi al-wudu' wa minal mani al-ghuslu. Daripada madhi itu wuduk dan daripada mani itu mandi. Al-ma'na anna al-ghusla yajibu bi khurujil mani ila zahiril hasyafah min adh-dhakar. Makna perkataan ni wa min khurujil mani ni, bahawasanya mandi itu wajib disebabkan keluar mani kepada zahir hasyafah, kepada zahir hasyafah daripada zakar. Adapun kalau dia masih di batang zakar, dia masih di batang zakar tapi tak keluar lagi ke zahir hasyafah, tak keluar lagi ke zahir, masih duduk di dalam, nak keluar dia tahan contohnya, masuk balik, jadi tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Begitu juga perempuan, wa zahiri farjil bikri, dan apabila keluarnya mani itu kepada zahir faraj perempuan dara. Adapun dia tak keluar lagi ke kawasan zahir, kawasan yang dia wajib basuh bila dia istinja tu kan, itu tidak itu tidak buat salah sanad, tidak wajib mandi. Dia kena keluar ke kawasan zahir. Dan wama yabdu indal julus alal qadamai minas sayyib. Dan apa yang nyata, dan apa yang nyata daripada perempuan, bukan dia sayyib apa dia, dan apa yang nyata daripada perempuan yang pernah berkahwin, perempuan duda lah, janda, duda pula dah, duda laki. Dan apa yang nyata daripada perempuan janda ketika dia duduk di atas kedua-dua kakinya. Jadi bila dia duduk, jadi ada berbelit-belit ni. Wa ma yabdu indal julus ala qadami minas sayyib. Apa yang nyata ketika dia duduk. Jadi bila perempuan sayyib ni dia duduk, jadi kita kata dia punya kawasan tu ada terbuka sikit.
Jadi kalau mani tu keluar sampai ke kawasan yang terbuka ketika dia duduk tu, maka wajib mandi. Lepas tu tentang al-khawas dia, asalnya itu sebelum ni dah disebut dah. Dah disebut keluarnya mani itu dengan syahwat, keluarnya dengan memancut-mancut, dan bau dia seperti mayang kurma yang tuan tak tahu, anda pun tak pernah bau, ataupun yang ni kita biasa bau lah, ataupun seperti baunya ulian tepung kan. Ulian tepung sebelum dia kering. Maknanya ketika dia basah seperti adunan tepung. Adapun ketika dia kering seperti putih telur. Seperti putih telur. Tak syarat pun mani itu mesti ada ketiga-tiga sifat ni. Cukup ada salah satu daripada tiga sifat ni, maka kita akan hukumkan air yang keluar itu mani. Jadi macam ni juga sekarang ni dia ada sifat-sifat dia. Kita nak kenal dia dengan sifat. Samalah dengan haid, samalah juga dengan istihadah apa semua tu kan. Jadi kita tahu sifat-sifat dia, dan juga kita tahu tempoh-tempoh dia, waktu-waktu dia. Jadi dengan kita tahu tu, kita dapat kenal ini haid ke, ini istihadah ke, ini nifas, dengan sifat. Dan hukum air mani suci. Adapun mazi dan juga wadi hukumnya najis dan membatalkan wuduk. Adapun mani dia tidak membatalkan wuduk. Cuma eloknya basuh lah. Sebab biasanya bila sebelum keluar mani, biasanya akan keluar air galak dulu. Air mazi. Orang tua-tua kata air galak. Air bila seseorang tu terangsang, maka keluar cecair putih yang likat dan jernih daripada kemaluan dia. Jadi dia punya makhraj tempat keluar mani tu, makhrajul mani, yang juga sama dengan makhrajul mazi tu, maknanya makhraj tempat keluar tu dah bernajis, dah kena najis. Jadi bila keluar mani kena tempat yang sama. Sebab dia sebelum dibasuh tu. Kalau dah basuh tak apa. Ini sebelum dibasuh. Di kawasan depan tu. Okey. Jadi bila kena, mani tu jadi mutanajis. Asal mani tu suci, tapi sebab dia kena dengan najis tu, dia jadi mutanajis. Sebab tu kata eloknya basuh. Kecuali kalau keluar mani, tapi sebelum tu tak keluar air mazi. Jadi mani tu kita hukumkan sebagai suci. Cuma biasanya orang akan keluar air mazi dulu. Kalau dia sebelum tu dia, orang kata dia dah timbul syahwat. Baik. Yang ketiga, sebab yang ketiga wa minal haidi, disebabkan haid, wan nifas, dan juga disebabkan nifas. Haid dan nifas ini kita akan bahaskanlah nanti di bab haid dan juga di bab haid dan juga nifas nanti. Tapi cuma untuk pengetahuan awal, haid dan juga nifas mewajibkan seseorang tu wajib mandi. Cuma bila nak mandi? Bila terputus haid, dan juga bila terputus nifas. Sebab tu bawah tu dia kata al-makna anna min mujibatil ghusli al-haidha wan nifasa. Al-haidha khabar isim anna muakhar, wa nifas ataf ala al-haid. Jadi al-ma'tuf ala al-mansub. Makna dia yang bahasanya daripada perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu adalah haid dan juga nifas. Lakin tetapi ma'an qita'ihima wa iradati nahwis solah. Tapi berserta terputusnya kedua-duanya. Terputus haid dan juga nifas. Kalau haid masih ada lagi, nifas pun masih ada, tak terputus lagi kan, waktu tu kita kata tak boleh mandi ya, sebab ada munafi, perkara yang menafikan apa yang kita nak buat tu, mandi Allah sallallahu Muhammad, nafikanlah kita punya niat nak mandi tu. Kita niat nak mandi, syarat niat kan, tidak ada perkara-perkara yang menafikan
menafikan niat tu kan. Betul tak ni? Sat. Dia masuk kat niat tu lah. Tak boleh tu betul dah. Atau memang betul dah tak boleh. Sebab ada yang menafikan, tapi ada kalau termasuk dalam perkara-perkara yang menafikan niat tu, itu anda tak pasti. Tapi dia tetap dikira sebagai benda yang menafikan. Kita nak berwuduk sebab tak boleh. Kita berwuduk dalam keadaan kita tengah kencing. Faham tak? Dan kita nak mandi dalam keadaan kita ada haid. Kita nak mandi dalam keadaan kita ada nifas. Tak berhenti lagi. Jadi tak boleh. Yang tu nak tengok lain nanti, insya-Allah. Wa iradati nahwi solah, tapi serta terputusnya kedua-duanya, haid dan nifas, dan berkehendak menunaikan umpama solat. Solat dia buat nahwi solah, seumpama solat. Jadi apa yang seumpama solat? Seperti nak tawaf, contohnya, dan yang lain-lain lah. Wa sayati ta'riful haid wan nifas fi faslihima, dan akan datang ta'rif haid dan juga nifas pada fasal haid nifas nanti, yang khusus dengan kedua-duanya qabla babi solat, sebelum bab solat. Nanti ada fasal yang berkait dengan haid, fasal yang khusus berkaitan dengan haid dan nifas sebelum bab solat. Nanti di sana dia akan sebutkan apa makna haid dan apa makna nifas. Dan yang kelima al-wiladah. Yang kelima beranak ataupun bersalin. Bersalin. Jadi beranak satu sebab. Sebab beranak satu sebab yang mewajibkan seseorang tu mandi. Sama ada beranak dengan jalan yang biasa ataupun beranak dengan jalan bedah. Beranak dengan cara biasa ataupun dengan cara bedah. Dia kata sini li'annal walada maniyun munaqid. Ni salah satu illah lah, satu illah yang disebut. Kenapa wiladah ni wajib mandi? Kerana anak tu merupakan mani. Merupakan mani yang munaqid. Apa? Mani yang nak terjemah apa munaqid, Azimi? Ada dobek tak? Kau ana pernah sebut lah sebelum ni. Dia kadang-kadang itu lah, tak ingat. Mana tak mau senyum? Mana nak ni? Mana? Oh, dah lah. Ada lebih ya? Mani munaqid. Mani yang tersusun. Munaqid lah. Tak ingat tobek apa tu. Selalu ada duk terjemah mandi yang terhimpun antara ni apa ni, laki-laki dan perempuan. Nama tak ingat lah. Nanti nak cari. Allahu Akbar. Nanti Fayajibul ghuslu bi khurujil walad walau bila rutubah. Dan maka wajib mandi disebab keluarnya, dengan sebab keluarnya anak walaupun tanpa rutubah, tanpa basah. Dia beranak kering. Katalah biasanya perempuan tak beranak kering, ada basah kan. Tapi katalah beranak kering pun wajib mandi juga. Au bi khuruji alaqah ataupun ataupun dengan sebab keluarnya alaqah. Orang panggil alaqahnya apa? Segumpal darah, au mudghah, segumpal daging kan. Ni proses sebelum nak jadinya janin tu kan. Alaqah, lepas tu mudghah,
Jadi keluar alaqah ataupun keluar mudghah. Yang mana bidan kata mudghah bi khuruji alaqah atau mudghah qalatil qawabil, yang mana berkata bidan ataupun doktor yang pakar dalam bab ni, innahuma aslu adami. Alaqah yang keluar tadi tu ataupun mudghah yang keluar tu, depa kata itu adalah asal manusia. Maksudnya kalaulah benda tu masih kekal lagi, dia tak jatuh, tak keluar, maka dia akan jadi manusia. Bidan tu kata macam tu. Okey, kalau dia kata macam tu, okey, maka wajiblah dia mandi disebabkan keluarnya alaqah tadi, segumpal darah tu, ataupun disebabkan keluarnya mudghah, segumpal daging tadi. Lepas tu dia terangkanlah apa makna qabilah. Wal qabilatu hiyal mar'atu allati ta'khudhul walada 'indal wiladah. Qabilah ni adalah perempuan yang mengambil, yang ataupun kita yang menyambut anak ketika beranak. Mudah datang sekarang ni, dulu kita kata bidan lah. Bidan. Kalau sekarang ni doktor. Tapi doktor yang pandai lah. Kadang-kadang ada jururawat, dia tolongnya, tapi dia tak pandai pun. Dia tak tahu pun bezakan alaqah mudghah, itu asal kejadian ke ataupun tidak. Dia maksudnya orang yang tahu pasal benda tu. Jadi dia tahu, dia kata itu adalah asal kejadian. Allahu akbar. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup dulu kot. Baca sikit je. Nanti kita akan masuk bab mandi dan juga sunat-sunat mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh sambung dengan Azim insya-Allah.